Uh, apabila satu orang perempuan dia terputus darah, maknanya dia suci. Bila dia suci, sedangkan waktu solat masih kena solat, dia kena solat. Kalau dia tak solat, sehingga waktu habis, dia dikira meninggalkan solat. Dia dikira apa? Meninggalkan solat. Tetapi kalau dia nak solat pula, dia kena mandi dulu. Dia kena mandi dulu. Kalau dia solat begitu saja, maka solatnya itu tidak sah. Persoalannya, boleh tak dia mandi? Itu soalan dia. Kalau dia boleh mandi, sudah pasti dia wajib mandi. Sebab mandi itu adalah tuntutan syarak. Kalau dia tangguhkan sampai balik pukul 5 nanti, maknanya dia akan sembahyang qadha. Sengaja menangguhkan salat, maka hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah salah. Hukumnya adalah berdosa. Maka poin yang pertama, adakah dia boleh mandi ataupun dia tak boleh mandi. So, kalau dia tak boleh mandi. Jadi tak boleh mandi. Sebab apa tak boleh mandi? Contoh, ni contoh aja. Tak boleh mandi sebab kerana air tak ada yang mencukupi. Tak boleh mandi kerana tempat mandi tak ada. Contohlah, tak ada tempat mandi yang sesuai. Tak boleh mandi kerana keadaan itu mungkin akan mengaibkan dia. Contohlah, sebenarnya mandi tu kalau ramai orang buat dia tak jadi aib lah. Tapi sikit-sikit yang buat maka orang rasa malu. Sedangkan ia adalah merupakan tuntutan syarak. Maka kalaulah tak boleh mandi dengan erti kata tak boleh sungguh, maka dia boleh untuk apa yang kita panggil, dia boleh mengerjakan sembahyang secara hormat waktu, kena juga sembahyang. Tapi dia mengerjakan sembahyang secara hormat waktu dan hendaklah dia mengqadha semula solat tersebut bila dia dah mandi. Tapi usaha untuk mandi itu dilakukan. Terima kasih banyak Ustaz. Soalan kedua daripada Siti Aisyah tadi, dia kata adakah wajib meratakan air ke dalam kuku semasa berwuduk dan mandi wajib, dan apa kadar ukuran kuku yang panjang tu Ustaz? Bila kita ambil wuduk ataupun mandi, kita wajib menyampaikan air ke bahagian anggota zahir. Anggota zahir. Anggota zahir ni kita sebutlah, kalau kepala ni sampai ke akar rambut lah. Sampai ke kulit kepala. Akar rambut. Sampai ke kulit kepala. Sampai ke kulit kepala. Maknanya kalau perempuan itu mentocangkan rambut dia, dan dengan sebab rambut dia bertocang, air tak boleh sampai ke setiap urat rambut, maka dia mesti menguraikan tocang dia dan sampaikan air. Ataupun lelaki yang pakai tocang, sama juga hukum dia, pastikan. Sebab itu kaum lelaki mungkin pakai tocang macam orang negro contohnya kan. Itu memang rambut, bukan rambut palsu. Dia kena pastikan semasa mandi junub adakah air sampai. Kalau yang macam tocang orang negro tu, maka secara umumnya tak sampai. Maka dia tak boleh buat rambut macam tu. Tak boleh buat rambut macam tu kerana ia akan menghalang daripada sahnya mandi junub. Kemudian itu bahagian kepala. Kemudian bahagian muka pula, dalam mulut ni tak wajib sampaikan air sebab dia dikira bahagian batin. Dalam biji mata tak wajib sampaikan air sebab dia dikira batin. Telinga, kawasan telinga kena sampaikan air, iaitu bahagian yang kita boleh nampak daripada luar. Bahagian yang kita boleh nampak daripada luar wajib sampaikan air. Dan bahagian mana lagi? Bahagian kubul dan dubur. Jadi bahagian kubul dan dubur, baik kaum lelaki, baik kaum perempuan, wajib menyampaikan air daripada bahagian kubul
kemaluan hadapan dan dubur kemaluan belakang, iaitu bahagian yang kalau dia mencangkung, bahagian itu terbuka. Sehingga itu pun kena sampaikan air. Sebab itu kalau satu orang itu nak sempurnakan mandi junub dia, mandi haid dia, dia perlu duduk. Dia perlu duduk supaya apa? Supaya air sampai ke bahagian yang terdedah ketika dia cangkung. Kalau dia berdiri, air tak sampai. Misalnya kan? Maka dia kena duduk. Itu sama ada kubur ataupun dubur, khususnya wanita, maka dia perlu pastikan air sampai. Dan bagaimana pula dengan kuku yang ditanya tadi? Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, bahagian dalam kuku ini wajib disampaikan air. Dan bahagian itu apa? Bahagian itu kalau kita kerat kuku kan? Bahagian yang kita kerat maka akan ada terdedah kan? Bahagian itulah. Bahagian tu. Bahagian paling minima yang terdedah kalau kita kerat kuku, maka bahagian itu wajib disampaikan air juga. Ini berdasarkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Baik, terima kasih.